السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita dalam Kitabul Ilm, Bab Fadlil Ilm, kitab ilmu dan bab berhubung dengan kelebihan ilmu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan kata Al-Imam Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Ulama-ulama hadis ini mereka berbeza pendapat tentang maksud Tirmidzi hasan sahih. Kita hasan kita hasan sahih. Berbagai-bagai pendapat yang itu telah kita sebut lalu, antaranya mereka berpendapat At-Tirmidzi melihat hadis itu datang melalui jalan yang hasan dan juga jalan yang sahih. Hadis ini yang sebenarnya insya-Allah ia berada pada darjah hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Kita ada beberapa kitab di dalam ilmu hadis, di dalam himpunan hadis ini kita ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud dan sunan-sunan yang lain. Kenapa kitab-kitab ini dinamakan dengan sunan? Sedangkan kita dengar pula ada pula kitab yang dipanggil musnad, Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la. Kenapa kadang-kadang dia panggil musnad dan kadang-kadang dia panggil sunan? Bukan Sunan Kalijaga, itu lain. Sunan ialah jamak kepada sunnah, plural kepada sunnah. Maksud sunnah-sunnah. Kitab-kitab sunan ini pengarang-pengarangnya menyusun hadis berdasarkan kepada bab-bab sunnah, ataupun bab-bab fiqh kalau kita nak kata lebih dekat. Jadi semua kitab sunan ni ada tajuk-tajuk dia yang diletakkan oleh imam-imam ini, dan mereka ni susun hadis berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang mereka pilih. Di bawah tajuk ni mereka tak hadis-hadis tertentu, di bawah tajuk ni mereka tak hadis-hadis tertentu. Jadilah kitab pada mereka. Kalau Abu Daud yang susun, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Adapun kitab musnad ialah kitab yang mana tuan pengarang penghimpun hadis tu dia tak penting tajuk. Dia penting hadis ni sanad. Sanad apa? Sanad bagi sama. Maka dia letak hadis Aisyah tu Aisyah saja. Kalau hadis daripada Amr bin As, Amr bin As saja. Dia tak kira tajuk apa hadis tu, aku tak penting. Yang penting nama rawi mu sama. Dengan itu dinamakan dengan musnad. Namakan dengan musnad. Hadirin mukminin sekalian, sajalah saya sebut secara ringkas. Daripada Anas, yakni Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada imam yang terkenal iaitu Malik bin Anas. Malik bin Anas bukan Anas bin Malik. Malik bin Anas apa? Imam Dar Hijrah, Imam Dar Hijrah.
iaitu Imam Malik, imam bagi mazhab Maliki. Sebenarnya imam-imam mazhab ni tak pernah tubuh mazhab pun. Dia kata saya lah pengasas kepada mazhab Maliki, tuan-tuan. Dia tak pernah kata itu. Orang yang datang kemudian, bila mereka tengok imam ni banyak ijtihad dia dalam hadis dan Quran yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh ataupun fiqh, lalu mereka panggil dia aliran itu sebagai aliran mazhab Malik, Imam Malik. Imam Malik bin Anas, imam Dar Hijrah. Karena dia duduk di Dar Hijrah, dia duduk Madinah. Madinah ni kita panggil Dar Hijrah. Satu lagi dalam hadis panggil dia Tibah. Saya ada dengar nasyid tu dia ya Tibah, ya Tibah. Tibah tu Madinah lah maksudnya. Nama Madinah. Macam Nabi panggil dia Tibah atau Tibah pun dia maksud tempat yang baik. Tempat yang baik. Anas ni dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana yang tuan-tuan tahu. Dia berkhidmat untuk Nabi. Ibunya Ummu Sulaim hantar dia mai kepada Nabi supaya dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepanjang perkhidmatan dia dengan Nabi, maka banyaklah ilmu yang Anas perolehi. Kerana Anas duduk di rumah Nabi, tolong Nabi yang tu, tolong Nabi yang ni. Yang Ummu Sulaim hebat bab ibu dia kerana dia tahu macam mana nak mengalimkan anak dia. Dia bagi duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Sulaim ni pernah meminta supaya Nabi mendoakan kepada Anas supaya dibanyakkan harta Anas. Dan Nabi doa, Allahumma ksir malak, ya Allah banyakkan hartanya wa waladahu, dan anak dia. Dan Anas mempunyai harta yang kaya selepas daripada itu, dan dia menjadi seorang yang banyak juga keturunan dia Anas. Tuan-tuan, kaya-kaya ni agama tak musuhi dia, tapi mesti gunakan dengan cara yang betul. Jangan pakai hadis palsu. Dalam hadis palsu yang direka oleh orang-orang sufi, dia kata ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhiratu haramun ala ahli ad-dunya wad dunya wal akhiratu haramun ala ahli al-akhirah. Dunia itu haram kepada ahli akhirat, akhirat pula haram kepada ahli dunia. Dunia dan akhirat haram kepada ahli Allah, yang ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Oh, kalau geng-geng kerohanian tu, kadang-kadang mereka ni memang malas. Dia tak ada buat apa, dia jenis ditinggal anak bini dia, peduli apa yang pada jadi apa pun. Aku pergi duduk sengak berzikir seorang-seorang. Jadi orang petikai dia apa. Mana boleh hampa ni, dunia hampa ni, orang Islam ni nak kena tawan perang ni, orang Islam, sempadan Islam diserang, dunia Islam kalut. Allah, ni semua dunia. Lalu dia pun baca, dunia ini haram kepada orang akhirat. Orang akhirat ambil tahu dunia. Tuan, hadis-hadis macam tu kalau kena macangan candu, tu hadis palsu. Bukan hadis tu. Kalau Karl Marx kata agama bagikan candu, hadis palsu tu lah. Dan akhirat haram untuk ahli dunia. Itu betul. Itu betul. Ahli dunia semata-mata kalau dia masukkan akhirat tu dengan syurga, memang haram lah, tak dapat. Tapi yang pelik dalam hadis itu, dunia dan akhirat haram untuk ahli Allah, ahli Allah Ta'ala. Yang orang yang istimewa si Allah Ta'ala, mereka dunia ni, dunia pun tak mau, akhirat pun tak mau. Macam mana tuan-tuan nak buat? Akhirat ni dua je, sama ada syurga ataupun, maka mereka dua-dua tolak. Dua-dua tolak. Candu. Boleh pulau yang empat. Dia orang ni satu, sudah kadang-kadang benda-benda yang macam ni kita kena, sebab tu hadis palsu ni diperangi.
Kita besok hari Sabtu malam saya ada pembentangan kata raja di Masjid Negeri Perak berhubung dengan ancaman hadis palsu untuk guru-guru agama Perak dan asal tentang lebih. Yang penting hadis-hadis yang seperti ini diperangi dalam agama, kerana dia merosakkan image agama. Tuan-tuan, sebab itu serius benar-benar dia boleh menjadikan manusia Islam ni kelihatan mundur sekali. Anas radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarja'. Siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia di dalam sabilillah. Sabilillah ni maksud dalam jihad, sehinggalah dia pulang. Mudah-mudahan tuan-tuan pun dalam jihad juga, insyaAllah. Kita perang tak ada. Patutnya zaman kita banyak perang. Tak bolehlah orang Islam duduk saja. Orang Islam kena bom rata. Tapi oleh kerana suasana dan yang kita hadapi, kita ada OIC, yang OIC dia tak buat apa. Tuan-tuan bayangkan orang Islam, tahu, orang Islam Palestin ni duk kena bom, duk kena seksa macam-macam. Tuan-tuan, sekarang kita pun tak buat apa. Pemimpin-pemimpin OIC boleh pergi main golf lah, apa lah. Kita tak ada rasa tanggungjawab. Kita pun sama juga, bukan pemimpin tak. Kita pun tidak berbuat banyak untuk orang Islam. Tuan-tuan main ke depan sikit pun tak. Kita tak masuk. Kita samak sikit tuan-tuan. 2-3 bulan, sebulan insyaAllah. InsyaAllah. Siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia fi sabilillah dalam jihad, dengan syarat dia ikhlas dan dia menuntut ilmu. Tuan-tuan, ilmu apa yang diperlukan? Ilmu apa yang Nabi maksudkan? Semua ilmu yang membangunkan orang Islam dan yang mempertahankan Islam. Hari ini kita kena jelas masalah fi sabilillah ni. Pasal bila kita sebut ilmu fi sabilillah, orang bagi zakat kepada orang menuntut ilmu ni. Tapi tuan-tuan, adakah semua penuntut ilmu agama boleh diberi zakat kepada dia? Boleh jika dia menuntut ilmu agama untuk mempertahankan agama. Itu dia tahu tentang diri dia. Mungkin kita tak tahu, kita bagi di atas sangkaan baik kita pada dia. Tapi dia sendiri hendaklah tahu tentang hakikat diri dia. Dia layak ataupun dia tak layak. Tak begitu tuan-tuan? Dia tahu hakikat diri dia. Dia tahu Allah SWT Maha mengetahui. Dia pergi menuntut ilmu untuk apa? Kalau dia pergi menuntut ilmu untuk dia jadi alim, berpengetahuan dan balik mempertahankan Islam, maka berhaklah dia dapat zakat. Tapi kalau dia kata, saya ni nampaklah ni peluang kerja agama, jadi ustaz ni banyak ada peluang kerja, lepas tu saya pergi ambil bidang ni. Jadi dia tidak menuntut ilmu agama untuk mempertahankan agama. Sebab tu dalam hadis Tirmizi Nabi kata apa? Liyumariya bihil ulama waliyujariya bihis sufaha. Tuntut ilmu, nak bertengkar dengan ulama, nak perkenal orang bodoh, supaya pandangan orang lain tertumpu pada dia. Adkhalahullahu nar, Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. A'udzubillah. Kita pun sama juga. Mudah-mudahan Tuhan ikhlaskan kita. Sebab itu tuan-tuan, ramai orang pergi mengaji ilmu agama ni tak tahulah. Hak duk ada dalam semasa saja di Mesir tak kurang daripada 5,000 kot, ingat sekarang. Hak jumlah 5,000 tu dah berapa tahun dah? Agak-agak kalau setiap tahun keluar main 500 dah, agak-agak Islam di Malaysia kuat tak mana? Tuan-tuan, agak-agak. Kalau semuanya untuk lillahi ta'ala, nak mempertahankan agama, agak-agak kuat mana?
Ustaz ni kalau dia berperanan betul-betul tahan agama, 4 orang satu negeri pun bisingah. Dia tak nak. Seorang pun tak ada gepung lah. Tapi kalau semua orang mempunyai kepentingan mereka masing-masing, maka tak ada. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh, tak benarkan orang pergi jihad semua. Dia suruh sebahagiannya pergi menuntut ilmu. Dalam surah At-Taubah Allah sebut, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un. Hendaklah, tak boleh semua orang Islam keluar, hendaklah ada di kalangan mereka tu sekumpulan yang pergi menuntut ilmu, yatafaqahu, untuk jadi faqih, faham dalam agama, dan balik memberi amaran kepada kaum mereka. Quran kata bila belajar agama, balik memberi amaran kepada kaum mereka. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya dia dapat balik amaran kepada kaum dia, hasil yang dia belajar tu. Apabila dia balik pada kaum dia, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka semua tu, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka tu hati-hati supaya tidak menyanggahi hukum hakam syarak, kitab dan sunnah. Tapi bila orang pergi nuntut ilmu, dia tahu ustaz pergi nuntut ni ilmu hadis-hadis tak belajar, habaq lah. Dia kata saya tak boleh. Kita tak boleh habaq benda-benda yang orang marah. Sedangkan Quran kata apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya memberi amaran kepada kaum mereka apabila mereka pulang kepada kaum mereka. Sebab itu tujuan menuntut ilmu, jihad ilmu tu. Ilmu ni jihad, kerana ilmu Islam dipertahankan. Maka tuntut sampai faham. Tuan-tuan, ilmu selain daripada ilmu agama, selain dia belajar fiqh, pergi belajar buat bom, pergi belajar teknologi, termasuk di dalam keperluan agama ataupun tidak? Keperluan juga. Saya menegaskan benda ni selalu. Ramai orang duka cita, kita jumpa orang kadang-kadang daripada Kuala Lumpur, daripada apa, bila dia kena angin Islam, kalau seolah-olah kalau boleh tujuh anak dia nak bagi jadi ustaz. Dia tak tahu ustaz pun serabut. Bahkan kepala ustaz dia lebih serabut daripada orang awam kadang-kadang. Sedangkan dalam masa yang sama, dunia Islam ni kekurangan berbagai-bagai. Kalau semua jadi ustaz, nak pergi ceramah, nak kutip duit malam-malam, apa nak jadi pada wanita yang bersalin di hospital? Apa nak jadi dengan teknologi kita, persenjataan dunia Islam? Sedang kadang-kadang ini lebih dituntut. Bahkan kadang-kadang belajar tu sekadar nak jadi ustaz, boleh jadi telefon tahlilnya. Saya kalau belajar sampai jadi pakar, tak apa. Maksudnya dia alim dalam tafsir. Tuan ini jago hebat dalam tafsir. Bukan hebat kelentong, hebat dulu. Alim dalam fiqh. Alim dalam hadis. Alim dalam usul. Tapi sekadar boleh ceramah malam-malam masjid, buat cerita sikit, cakap sana, cakap sini. Takkan itu. Kadang-kadang kita meninggalkan ilmu-ilmu yang penting. Saya nak ulas sikitlah tuan-tuan ilmu ni. Islam ni ada beberapa kaedah yang kita kena ambil penting. Apabila bertembung dua kemaslahatan sekarang, kita ada 5 orang anak. Tuan-tuan kalau ada 5 orang anak, seorang kita dah pergi belajar, hantar pergi jadi alim, bukan hantar jadi ustaz. Ustaz ni ramai orang boleh jadi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi pondok 3 bulan, balik main ceramah kampung, orang panggil ustaz ni, takkan pergi cikgu lah. Alim dah ada seorang alim. Kita perlu di kalangan anak kita pakar. Saya bukan puji, saya puji sebahagian kawan-kawan kita dalam Muslim Professional Forum. Itu Dr. Farouk datang. Dia pakar kan. Dia bukan pakar atas daripada pakar lagi jantung. Dr. Farouk bucak orang. Tapi tuan-tuan, pengetahuan Islamnya bagus. Pemikiran Islamnya bagus. Utama dunia sekarang, bila golongan macam itu cakap Islam, semua orang pandang. Penting.
Tapi kita tak mahu anak kita dan pergi belajar undang-undang, pergi jadi pok-pok sistem Islam tu kalut lah. Tapi pergi belajar undang-undang, dia menjadi orang yang mempertahankan syariat Allah. Belajar engineering, dia menjadi satu orang sains. Dia belajar kimia, dia belajar bagaimana, dia menjadi saintis yang membawa dunia ini, ilmu itu kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau baku bertembungan, kita kena tengok apa yang perlu. Saya tengok tuan-tuan semua ini baca sahabat tentang 3 orang sahabat kita yang kalah dalam perbicaraan kerana pakai serban. Tak apalah soal dia tu satu hal. Kita bicara di soal dia dulu. Sebelum soal mahkamah, soal kita dulu. Tuan-tuan kalau jumpa dengan satu orang lelaki atau satu orang bapa, dia kuat agama, anak perempuan dia sakit dalam perut, sakit amat sangat, doktor kata tidak boleh, tak ada cara melainkan kena buat operation bedah. Pak dia kata saya tak benarkan, kerana ini boleh menyebabkan terdedah aurat anak perempuan saya. Betul, anak perempuan dia sakit, dia pak dia tak bagi. Orang nak bedah juga, pak dia tak bagi. Sampailah anak perempuan tu mudarat, kata pilah mati. Orang tanya pada tuan-tuan yang sebagai orang duk pernah mengaji agama tentang tindakan bapa dia, betul ataupun salah? Betul ataupun salah? Bapa dia kata saya mempertahankan prinsip aurat bagi saya besar. Aurat bukan perkara main-main. Apa tuan-tuan nak kata pada? Pak dia kejam. Apa tuan-tuan nak kata pada? Janganlah kata mangkuk, nantilah dulu. Bagilah hujah ilmiah dia ada kata mangkuk lah tuan-tuan ni. Apa kita nak kata pada? Kita hendak faham agama, betul tak? Hendak faham agama. Perkara ini termasuk di dalam darurat, dan darurat itu tubihu mahzurat. Darurat telah boleh membenarkan benda-benda yang dilarang. Tak, nanti kita bincang dari sudut. Tak, kita tak pergi hidup ni. Kita sedang bincang perempuan ni. Okey. Kalaulah itulah yang tuan-tuan kata pada bapa dia, sedangkan bapa dia kata saya berpegang pada prinsip. Tuan-tuan kata pada bapa dia, pak dia salah. Pak dia kata kalau tak mau, hampa suruh hospital tu ubah sistem. Yalah, sementara dia nak ubah sistem tu hang dalam darurat. Sistem dia satu hang, tapi hang dalam darurat. Sistem dia mungkin salah, kata dia saya tak mau doktor lelaki bedah. Mungkin sistem dia salah. Kedua, mungkin doktor perempuan belum pakar dengan bedah tu. Tapi dia tetap mesti bagi isteri anak dia bedah. Kalau tidak, dia telah menzalimi anak perempuan dia. Betul tak? Dia menzalimi. Saya bukan bincang undang-undang lagi. Saya nak bincang pak dia dulu. Sebentar lagi kita bincang pasal undang-undang. Pasal dia isu, public issue lah. Jadi semua orang berhak mendengarkan. Tuan-tuan, adakah serban ini suatu kewajipan agama? Tidak. Adakah benda ini sangat dituntut oleh agama? Tidak juga. Adakah boleh kerana serban kita nak gadaikan pelajaran sekolah anak kita, sedangkan itu satu tuntutan? Kerana kita tahu kita tak mampu ubah sistem. Tuan-tuan, sistem ni kalau nak boleh ubah, kalau boleh ubah, kita tak ada cerita lah. Mahkamah kita tak boleh ubah. Dia boleh pakai serban di luar daripada sekolah. Macam hakim tu kata, saya setuju lah dia luar dari sekolah. Tapi dia ada banyak lah. Saya pun kita duduk di universiti pun saya buat contoh-contoh. Kita ni pasal negeri kita ni macam-macam. Sebab kita punya politik penakut enggak, pemimpin tak tanggungjawab enggak, kita tak tahu macam-macam ada. Tapi yang pentingnya kita di USM. Pelajar-pelajar Arab dibenarkan untuk menulis tesis di dalam bahasa Arab. Jadi ramailah pelajar Arab sekarang buat tesis PhD master di bawah saya. Ada pensyarah Universiti Madinah, mari bawa doktorat di badak.
daripada macam-macam mesti datang. Tapi dia tak benarkan buat bahasa Arab dibenarkan tak. Siapa nak buat bahasa Arab kena buat permohonan. Sebab dia takut kalau sekiranya dia buat kebenaran umum, selagi bahasa Cina minta, bahasa Tamil minta, jadi dia terpaksa kata dia hanya 2 bahasa saja. Arab minta, kelulusan akan selepas mesyuarat untuk mengelakkan itu. Kementerian ni dia macam-macam lah. Kita tak tahu dia penakut ke dia apa. Tapi dia kata alasan dia macam tu. Dia kata kalau dibenarkan sekali Chonsam datang, apa kita Sami datang dan macam-macam datang katanya lah. Kita tak tahulah sejauh mana betul. Kita tak penting lah kementerian tu. Kita tak tahu tentang dia. Tapi kita sendiri sebagai orang Islam, anak kita sehingga tak belajar dalam tempoh yang panjang kerana isu serban. Sebelum kita nak salahkan mahkamah, kita dulu wajar ataupun tidak kalau kita jumpa satu orang bapa tak mau bagi anak dia sekolah pasal isu serban, ataupun anak dia suka tak isu serban, apa nasihat kita? Kita kata untuk dia, walaupun kita kata sistem tu tak apa betul lah, patut dia benar dengan anak, apa salahnya serban tu? Serban duduk di kepala, songkok boleh pakai, buka lah satu lagi serban, sing boleh pakai kan sing boleh pakai. Tapi oleh kerana sistem ketika itu tak diubah sampai masuk ke mahkamah, sampai apa? Saya bukan salahkan hakim tu, perkataan hakim tu betul pada ujung. Kerana keegoan awak gadaikan masa depan mereka. Bukan isu ni nanti kita kata oh kita seronok dengan keputusan, tak. Saya cakap di sudut kita orang Islam. Bila bertembung macam tu, apa kita nak buat? Kita kena pilih mudarat yang lebih ringan. Kita tidak akur, tapi kita dalam suasana darurat. Walaupun kemudian serban itu bukan kewajipan agama. Sama juga tuan-tuan, kadang-kadang dalam masalah purdah. Kalaulah kita ada tempat yang tak benarkan kita pakai purdah untuk masuk ke universiti, sedangkan kita tahu purdah ni bab khilaf antara dua, sama ada kita nak gadaikan masa depan pendidikan ataupun bab khilaf ni. So seorang patut pilih lah. Seorang patut pilih. Adapun sistem kita salahkanlah. Kita kata apa, kenapa nak ambil tindakan kat dia ni. Tapi kita kena cakap juga untuk orang Islam supaya jangan berulang benda macam tu. Fight tak apalah, dan dia nak lawan di mahkamah, dia lawan. Tapi anak mesti diteruskan. Ini semua bab ilmu tuan-tuan, bab faham dalam ilmu. Supaya kita jangan berlawan dalam masalah yang kecil, tapi kita lawanlah masalah-masalah yang besar. Nak lawan masalah akidah, masuk mahkamah masalah IFC, masuk mahkamah masalah pencemaran, masalah murtad, masuk mahkamah masalah-masalah yang besar. Duka cita sebahagian di kawan-kawan kita yang berserban ni, mereka tak masuk mahkamah dalam masalah besar. Akidah mereka kadang-kadang terikat lagi dengan Asy'ari Arqam. Mereka tak bereskan akidah, tiba-tiba mereka pertahankan daerah serban. Saya kira kurang betul lah. Walaupun itu pandangan dia kata, oh jadi kita sokonglah urusan mahkamah lah. Kita bukan sokong, kita kata di pihak kita. Kita tak mau lagi tuan-tuan pula anak kita kerana masalah yang macam ni saya mau satu kelas yang budak perempuannya semua duduk di belakang, budak lelaki duduk di depan. Cikgu tak buat. Kita desak tak jadi. Masuk mecorak ke biji tadi, kita tarik keluar anak kita. Betul itu pun tidak tuan-tuan. Kalau ada sekolah alternatif, betul. Tapi kalau tidak ada, kita gadaikan masa depannya. Kalau semua Islam buat macam tu, kita kalah. Kita tewas. Maka dia panggil bab ni akhafud darurain. Apabila bertemu dua mudarat yang besar, kita kena tengok mana yang lebih ringan untuk kita. Kita tak mau kaki kita dipotong, tapi kita juga tak mau kita mati. Maka doktor kata hang kena potong kaki, pasal hang kencing manis. Kita kata mati pun aku tak mau, potong kaki pun aku tak mau. Doktor kata kalau aku boleh buat macam tu, aku selesai masalah hang, tapi dari segi perubatan hang kena potong. Kita potong juga. Karena kita reda tuan-tuan, kita tak reda. Tetapi apa? Kita mengambil mudarat yang lebih ringan. Kita bawa kereta. Dalam hidup kita pun macam tu. Kita bawa kereta. Kita nampak lori main, langgar lori kita tak bahaya. Kita pergi ke tepi pun kereta kita jahanam. Tapi antara nyawa dengan kereta jahanam, kita pilih kereta jahanam. Bab ini dia panggil antara kita
menimbang antara dua mudarat, yang mana lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Setelah kita menimbang dua mudarat itu, sebab itu dalam hayat kita ni, orang Islam kita suruh tengok, makan khinzir memang sesuatu yang dilarang oleh syarak, dan dia ada mudaratnya, betul tak? Tetapi kalau tak makan, kita mati kelaparan, lebih bahaya. Dia benarkan kita makan. Bukan kerana khinzir itu betul. Oh, jadi hampa memang pro khinzir dah? Dah, tak pro khinzir. Kita sedang bercakap suasana supaya orang Islam tidak tergadai. Nanti kita banyak lagi isu. Cuma kadang-kadang dunia Islam ni kadang-kadang dia patut adil lah. Lepas pada tu baru kita cakap di sistem. Di Tunisia, dalam Tunisia. Tuan-tuan pernah dengar nama Habib Bourguiba kan? Habib Bourguiba. Habib Bourguiba ni tak tahulah. Kalau tak setan pun dekat dengan Dajjal ni. Habib Bourguiba ni satu orang yang hina Islam. Dia main-main lah. Kalau orang mai jumpa dia minta nak pilihan raya ke apa, orang cadang kosat. Dia tak nak semayang lah. Dia main-main, dia tak semayang. Kalau baca Quran boleh membaling tu kan. Di Tunisia, di Tunisia pemerintahan Habib Bourguiba sehingga sekarang Ali Zainal Abidin, mereka haramkan wanita memakai menutup aurat, sama sekali haram. Siapa yang tutup aurat tak boleh pergi ke sekolah, ke universiti. Itu serius. Tak dibenarkan keluar berjalan-jalan dan bersiap-siap. Dia ambil tindakan. Siapa tutup aurat hanya duduk dalam rumah. Kita marah kat Perancis tu, tentang Perancis hanya tak bagi masuk universiti dia saja. Kalau hampir mengaji universiti swasta, hang punya lantar. Kok jalan-jalan dia tak larang Perancis. Bukan pasal kita penyokong bola bersepak Perancis dah, tak kenal-kenal mengenal ni si Perancis betul-betul. Kalau api dia apa peduli kita. Semua barat ni daripada Perancis sampai Itali memang Israel tu bukan nak tiri dia, tuan dah. Tapi yang penting ni Tunisia tu negeri Islam. Bukan haramkan pakai tudung masuk sekolah dah, tu pun berat dah. Haramkan siapa tutup aurat wanita tak boleh bekerja mana-mana jabatan, tak boleh muncul dalam masyarakat. Turki yang itu ahli parlimen wanita dia yang tutup aurat tu, dia nak buat kerakyatan dia. Perempuan tu ahli parlimen tu. Untung nak perempuan tu. Tuan tahu, saudagar-saudagar negara Teluk beri pada perempuan tu ratus-ratus ribu kan, juta orang. Kalau perempuan tu berani pakai juga tudung pergi parlimen tu, kena tahan dia. Dunia Arab kejam terhadap Islam, jauh daripada kekejaman yang dilakukan oleh orang Barat. Sebenarnya Barat tu memanglah, kalau Barat kejam pada orang Islam, padatlah kenapa? Dia kafir. Tapi orang Islam mesti tahu dalam keadaan yang sempit begitu, bagaimana jalan untuk dia supaya Islam dapat bangkit. Ini yang kita belajar, mudah-mudahan Allah. Dan sebab itu Nabi SAW kata, siapa keluar menuntut ilmu dari fisabilillah, kita perlukan orang Islam. Negara kita duga cita, negara kita besar. Saya tadi baca apa, kita punya senjata ni suku 1/3 lah Singapura dalam semua bidang. Dia tak apa besar tu, senjata dia besar tu pun dia nak kawal negeri setangkangan kera tu. Kereta kebal dia jauh lebih banyak dari kita. Kapal terbang dia jauh lebih banyak dari kita. Semua, everything dia lebih banyak dari kita. Bukan banyak, sikit. 2/3 ataupun hampir separuh dalam sebahagian senjata. Dan senjata dia lebih canggih.
Dan tuan-tuan tahu, bab senjata ni, mari kita beli senjata tak boleh kata hari ni beli esok mat dah. Bukan almari. Tu pun lambat 2 hari baru dia aman. Semua pembelian senjata alam dunia ni dikawal oleh Amerika. Tak boleh satu negeri dapat lebih senjata ni, semua dia kawal, tuan-tuan. Dan kita kena, itu tak ada jalan orang Islam ni. Sebab tu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Siaplah menghadapi mereka dengan kekuatan, dengan kadar yang kamu mampu. Dengan Quran sebut, dengan tentera-tentera, dengan kuda-kuda yang bertambah, kamu gerunkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. Sekarang ni nak pergi gerun ke mana? Orang Islam pernah hebat persenjataan. Tak ada cara dunia Islam. Tapi tuan-tuan, barat ni kejayaan dia pegang kepala. Dan kebanyakan kepala-kepala dunia Islam ni memang dia tak tanggungjawab. Dan tak bertanggungjawab, dan orang Islam tidak membangun pemerintahan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif kan? Dhaif. Tidak akan kenyang orang mukmin daripada kebaikan yang dia dengar sehinggalah dia sampai ke syurga. Tuan-tuan, Abi Sa'id al-Khudri ni masyhur. Dan sahabat antara sahabat yang banyak ilmu. Saya baca sirah Abi Sa'id ni al-Khudri ni, baca sana, tapi yang antara saya tertarik rupanya dalam baca dalam Bukhari, dalam Muslim, didapati Abi Sa'id ni pernah bermusafir, berkawan dengan satu orang yang dikenali dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni tentunya satu orang yang dianggap oleh para sahabat sebagai Dajjal. Ibnu Sayyad dia ni lahir di Madinah, Yahudi. Oleh kerana Nabi SAW selalu duk cerita tentang Dajjal, mata dia tertutup sebelah, dan ciri-ciri Dajjal ni bila datang, apa dia buat, dia bawa neraka, dia bawa syurga. Sehingga banyak hadis-hadis tentang Dajjal ni dan sahabat jadi sangat ambil berat lah. Elok lah kalau ada cerita-cerita Dajjal ni, dia bagi perhatian. Lahir main satu orang di Madinah tu. Sebelum tu lagi dia dah lahir, masa zaman Nabi tu dia remaja. Nama dia Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni buta mata dia sebelah, Yahudi. Pakat ramai lah duk kata dia Dajjal. Oh, dia ni Dajjal ni. Dan Ibnu Sayyad ni dalam sebahagian riwayat Ibnu Umar pernah lalu jalan dan jumpa, dia kata kat dia kembang besar penuh jalan. Dan dia boleh buat benda-benda yang ajaib dan menakutkan orang. Dia sihir. Sehingga kalangan para sahabat keliru, dan sehingga ulama-ulama Islam berbagai pendapat. Ada yang kata Ibnu Sayyad tu lah maknanya Dajjal. Nabi kata tak ada fitnah semenjak manusia diciptakan sehingga kiamat ni lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal, yang menguji iman orang, yang bawa jalanan dunia ni dalam masa 40 hari. Setiap tempat dia masuk, setiap tempat dia pengaruhi, kecuali Madinah yang tak boleh masuk. Tapi Ibnu Sayyad dia lahir di Madinah. Banyaklah Nabi SAW bercerita pasal Ibnu Sayyad, sehingga satu hari orang mengadu. Dalam hadis Abi Sa'id juga riwayat cerita Abi Sa'id ni. Abi Sa'id juga riwayat cerita bahawasanya dia kata Nabi laqiyan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar fi ba'd at-turuq.
laqiyahu. Dari laqiyah Ibn Sayyad. Nabi Abu Bakar dan Umar jumpa Ibn Sayyad dalam di satu jalan di Madinah. Muda lagi, masa tu dia remaja. Muda lah. Nabi kata, atashhadu anni Rasulullah, adakah engkau menyaksikan bahawasanya aku Rasulullah? Nabi tanya ada. Dia tanya balik Nabi, atashhadu anni Rasulullah, hang saksikan aku Rasulullah? Ibn Sayyad. Kata Nabi kata, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Aku beriman dengan Allah dan kitabnya dan malaikatnya dan kitabnya. Pasal orang kata Ibn Sayyad ni tahu macam-macam. Tu Nabi tanya dia, ma tara, hang nampak apa? Orang kata nampak apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata ara arsyan 'alal ma', aku nampak arsy di atas air. Sehingga sana di atas air. Dengan arsy Tuhan. Nabi kata tara arsy iblis 'alal bahr. Yang kau nampak itu adalah singgah sana iblis di atas laut. Ini dia dapat nampak. Kita Nabi hanya nampak apa? Kita aku nampak singgah sana di atas air. Nabi kita sebenarnya hang nampak singgah sana tu singgah sana iblis di atas laut. Contoh iblis ni singgah sana ni di laut. Iblis ni kepala dia tu hari tu hak lawan, hak tak mau sujud pada Adam tu. Semua dia punya tentera-tentera dia ni apa? Syaitan. Azazil tak ada disebut dalam hadis yang sahih, tapi dalam riwayat Israiliyat kata nama dia Azazil. Tak tahulah nama dia Azazil ke. Tak ada dalam hadis. Macam juga Israel tak ada hadis sebut nama malaikat maut Israel, tapi Israiliyat kata namanya Israel. Yahudi kata namanya Israel. Mungkin Yahudi ambil daripada buku dia, atau Yahudi ambil daripada mana. Tapi iblis ni di atas air. Dalam hadis Bukhari pun ada. Wa kana 'arshuhu 'alal ma' 'alal bahr. Arsy tadi di mana air itu tak tahu. Ada orang kata di Bermuda apa? Triangle dia itu dia punya hal lah. Benarkah tidak kita tak tahu. Tapi arsy iblis, sehingga sana iblis memang di laut. Semua setan-setan itu menghadapnya di sana. Ibn Sayyad dia nampak. Mata dia nampak. Nabi kata hang nampak tu bukan arah apa, hang nampak arah apa? Kena iblis. Nabi tanya, "Mama tara, apa yang kau nampak?" Kita. Dia kata ara sadiqaini wa kadhiban atau kadhibaini wa sadiqan. Aku tengok dua orang pembohong dan satunya orang yang cakap benar, dua orang cakap benar ataupun dua orang cakap benar, ataupun dua orang cakap benar seorang pembohong. Dia kata dia tak huraikan apa maksudnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lubisa alaihi. Dia ni keliru ni. Maksud setan bagi dia keliru. Nabi dah da'u, biarkan dia. Tinggalkan dia. Tinggalkan Ibn Sayyad. Tuan saya normal dah. 2-3 Ibn Sayyad ni Nabi pergi jumpa dia 2-3 kali. Pasal Nabi sehingga pernah suatu hari dalam hadis yang sahih, Nabi menyorok dengan sahabat nak tengok Ibn Sayyad ni. Dia duduk di bawah dalam kebun kurma dia. Nabi masuk, Nabi menyorok sangat-sangat. Nabi nak dengar pasal orang duk cerita Ibn Sayyad ni boleh berinteraksi dengan alam ghaib. Nabi nak dengar dia cakap apa. Tengah Nabi mai dia dengar dia. Mak dia nampak. Mak dia kata Ibn Sayyad. No, Abu Qasim masuk nak tengok. Dia pun bangkit lari. Nabi kata kalau mak dia tak peringat dia tadi, kita boleh dengar dengan siapa dia berinteraksi. Kata Ibn Taimiyah, Sayyidina Umar sampai ke sudah duk kata Ibn Sayyad ni Dajjal. Tapi ramailah adik-adik sahabat-sahabat, ramailah ulama lain menyatakan dia bukan Dajjal yang pertama, tapi salah satu daripada Dajjal. Kerana Dajjal ada cerita tu hebat. Kata Ibn Taimiyah, Nabi sendiri mendengar orang kata Ibn Sayyad Dajjal.
Dia pergi tengok 2-3 kali Nabi pergi tengok dah. Untuk memastikan, Nabi pun tak kata apa pada poin awal. Sehingga apabila Sayyidina Umar kata aku nak pancung dah, Nabi kata biar. Kalau sekiranya dia Dajjal, kau tak mungkin boleh bunuh dia. Dan jika dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan, tak ada faedah kita pergi bunuh dia. Ibn Sayyad ni tuan-tuan, akhir hayat dia, kononnya dalam riwayat Ibn Sayyad dia masuk Islam. Ibn Sayyad ni dia masuk Islam. Saya nak baca cerita dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Saya tuan-tuan bila baca cerita-cerita akhir zaman, Ibn Sayyad ni mesti masuk. Dia masuk Islam, dia ada anak dia Umarah Ibn Sayyad, dan Umarah ni jadi tokoh Islam. Dia dipuji, dia memang bagus agama dia, cuma bapak dia keliru. Kata Abi Sa'id, qala li Ibn Sa'id wa akhadna minhum damamatun hadha wa 'adabtun nasu mali walakum ya ashabul Muhammad alam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu yahud wa qad aslamtu wa qala wa la yulad lahu wa qad wulida li wa qala inna Allah harrama alaihi Makkah wa qad hajjajtu. Kata Ibn Sayyad, dan sebagai Ibn Sayyad kata, dia mengadu ke Abi Sa'id Al-Khudri. Satu hari dia berjalan dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Dia kata Abi Sa'id, dia kata aku ni rasa tertekan lah dengan orang ni. Dia kata aku Dajjal lah macam-macam. Sehingga selain daripada riwayat ni, pernah dia kata kalau aku duk tak fikir dah, aku nak cari tali, aku nak gantung tengkok aku di pokok biar aku mati. Pasal orang suka duk kata aku Dajjal lah, kata aku macam-macam. Nabi tak kata, Nabi pergi tengok dah dia masa dia kecil-kecil. Lepas tu dia kata, wahai sahabat-sahabat Muhammad, takkah Nabi SAW telah beritahu Dajjal tu Yahudi, sedangkan aku ni dah Islam dah. Dan Nabi kata bahawasanya Dajjal tu tak ada anak, dan aku ada anak. Dan Nabi kata Dajjal tak boleh masuk Mekah, dan aku dah masuk Mekah, aku pergi haji dah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila dia kata macam tu, aku rasa kesian dah kat dia. Kesian lah kat dia kan, nampak duk buat macam tu kat dia. Sehingga apabila aku duk rasa kesian kat dia, sehingga tiba-tiba dia kata, amma wallahi inni la'a'lamul an haitsu huwa wa a'rifu abahu wa ummahu. Tak, namun begitu demi Allah, aku tahu Dajjal duduk di mana. Dan aku tahu pak dia, dan aku tahu mak dia. Terkejut. Mula dia, aku tak, Abu Sa'id kata, mula aku duk kesian ke dia. Okeylah kesian. Mula-mula yang menyebabkan dia sebut benda macam tu, Ibn Sayyad ni bila dia jalan dengan Abu Sa'id, dia bagilah makanan kat Abu Sa'id. Abu Sa'id kata, aku tak mau makan. Dia perah susu, dia bagi susu kat Abu Sa'id. Dia kata aku tak mau minum, dia kata aku tak dahaga. Ibn Sayyad tahu, bukan Abu Sa'id tak dahaga, tapi tak mau ambil daripada tangan dia. Pasal Ibn Sayyad ni ganggu fikiran dia, cerita-cerita Dajjal ni, tak mau makan daripada Dajjal. Jadi Ibn Sayyad ni dia kecil hati, dia kata konon dia kecil hati. Ibn Sayyid kesian kadang. Tiba-tiba dia kata pula, Ibn Sayyid kata, namun macam tu aku tahu Dajjal tu duduk di mana lah ni. Dan aku tahu pak dia, dan aku tahu mak dia. Abi Sa'id terkejut bila dia kata macam tu. Dan Abi Sa'id kata pada dia, ayasyurruka annaka dzakar rajul, hang mau ke kalau hang jadi Dajjal? Kata dia, lau urida alayya ma karihtu, kalau dia bagi peluang aku tak tolak. Kalau dia bagi peluang jadi Dajjal, memang aku tak tolak. Berbagai orang berbincang tentang siapa Dajjal. Tak apalah, saya cerita Abi Sa'id lah, bukan nak cerita Dajjal. Tapi cerita dah masuk cerita Abi Sa'id. Antara yang pening tentang ulama-ulama nak buat kesimpulan yang tak dapat untuk katakan Ibn Sayyad sebagai Dajjal, disebabkan nanti bila-bila nanti kita akan baca hadis Tamim Ad-Dari yang terkenal dalam Sahih Muslim. Tamim Ad-Dari ni dia satu orang Kristian, dia masuk Islam. Satu hari Nabi panggil, satu hari muazzin Nabi orang panggil, main masjid semua main berhimpun, Nabi muncul.
Nabi kita tak ada apa, cuma aku hari ini nak menyebut apa yang disebut oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni satu orang Yahudi, Kristian masuk Islam. Tamim Ad-Dari ni dia telah naik kapal. Bila dia naik kapal sebulan, bulan-bulan, lalu kapal dia dipukul oleh angin yang kuat sehingga tanpa dapat dikawal lagi, dia sampai kepada satu pulau yang dia pun tak tahu pulau apa. Hadisnya dalam Muslim. Nanti kita akan baca hadis itu secara detail. Kesimpulan hadis itu ialah dia di pulau itu dia berjumpa dengan satu makhluk yang tak dapat dikenali depan dan belakangnya, berbulu. Dan makhluk itu kata ada orang di rumah sekian-sekian jemput hamba api. Dapat 30 orang. Sampai dia setan lah. Bodoh dia bawa pergi tengok seorang lelaki yang ditambat tangan dia dengan besi, rambut dia tebal. Lalu dia bertanya mereka tentang beberapa perkara, termasuklah tentang tasdid Tabari, termasuklah tentang kehadiran Nabi. Setelah dia bertanya dia dulu, dia tak bagi tahu, dia tanya mereka soalan. Setelah mereka cerita 2-3 benda apa yang berlaku di dunia ni, dia kata aku tak lama keluar, akulah Dajjal. Jadi bila Nabi cerita kat sahabat, Nabi kata takkah ini telah kau habarkan. Jadi kalau berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari, seolah-olah Dajjal, bukan seolah-olah Dajjal itu memang telah wujud sejak zaman Nabi, cuma ia bersembunyi di suatu tempat. Maka Ibn Sayyad, adakah dia Dajjal? Maka dengan ini berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari menyebabkan sebagian sahabat kata dia tak Dajjal dan bisa ikut jalan lah, kan? Ada hadis yang sangat baik. Bukan sangat baik saja, kerana ada riwayat lah, bukan hadis. Ada sahabat yang pergi, tuan-tuan Dajjal ni akan keluar daripada antara pengikut Dajjal ni di Iran. Dalam hadis daripada Iran. Yahudi sampai sekarang ada di Iran. Yahudi yang akan keluar, dia akan keluar di dekat dengan Khurasan dan Asfahan. Jadi Yahudi itulah pengikut Dajjal. Mereka tu akan bawa sampai nanti ke Baitul Maqdis. Kata sahabat, apabila mereka berhimpun di Asfahan, maka tengok satu hari Yahudi berpesta. Bila berpesta, sahabat kata kami heran pasal dia kata Raja Yahudi telah datang ke Asfahan. Kata sahabat ni, dengan kena hadis majhul, apabila sampai di situ, aku pergi jenguk tengok siapa dia yang bakal pesta tu. Semua Yahudi pesta. Tiba-tiba aku dapati dia adalah Ibn Sayyad. Ibn Sayyad. Dia pun heran dengan Ibn Sayyad dah banyak empat. Namun apa-apa yang penting Ibn Sayyad ni pernah jalan dengan Ibn Sayyad ni, dan pernah dia simpati dengan Sayyad. Tiba-tiba Ibn Sayyad buat macam tu. Panjanglah cerita Ibn Sayyad ni, saya bukan nak cerita pasal Ibn Sayyad, tapi saya nak cerita tentang Abi Sa'id Al-Khudri. Ibn Sayyad ni menyebabkan ulama-ulama khilaf, adakah Ibn Sayyad Yahudi adalah Dajjal ataupun tidak. Dia memang mungkin salah satu daripada Dajjal, ataupun dia jelmaan Dajjal, berbagai-bagai. Cuma semua hadis-hadis Dajjal menunjukkan bahawasanya dakwaan orang kata Dajjal tu sebenarnya dua mereka sekarang lah, mata satu. Semua ni menunjukkan mereka tak membaca hadis. Kalau Dajjal itu adalah satu simbolik, Nabi tak pergi tengok Ibn Sayyad. Ini semua menunjukkan Dajjal adalah orang, makhluk. Hadis Tamim Ad-Dari itu menunjukkan hadis Dajjal adalah makhluk. Bukan cerita. Ni tuan-tuan, kadang-kadang orang ni dia seronok apa? Simbolik kan. Tu mereka tu nampak sebelah tu lah Dajjal. Dia rasa dia pandai. Hang tak pandai secara banding dengan apa yang dalam hadis. Salah sebutan Allah. Dajjal akan keluar dengan pantas satu tempat. Nabi ceritakan sifat-sifat. Hadis ni dhaif dan kita lalu saja. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlu 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardi hatta namlata
fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Dia kata hadis hasan, dan sanad hadis ini kuat, dia boleh pergi kepada sahih, bukan setakat hasan. Daripada Abi Umamah radhiyallahu an, Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Matinya Abu Umamah ni di Syam, di Syria. Dan Abu Umamah ni antara sahabat yang lewat mati, tapi dia bukan yang paling lewat. Semua orang kata dia bukan dia yang paling lewat, tapi Abu Umamah meninggal di Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang alim di atas orang yang beribadat seperti kelebihan aku di atas orang yang paling rendah di kalangan kamu. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang beribadat tapi tidak ada ilmu. Tuan-tuan, syarat penerimaan ibadah ialah dengan ilmu. Ini jadi masalah. Dan dia ada kesan. Tuan-tuan, belajar dulu, baru kita kemudiannya kita beramal. Serentaklah, belajar kita amal, belajar kita amal. Ini jadi masalah bila kita masuk kepada Islam tidak melalui ilmu. Maka bila dia dapat satu-satu benda, dia gulu. Kadang-kadang dia belajar berhubung dengan masalah fadilat masjidnya. Maka dia selalu cakap pasal fadilat masjid dia. Dia lupa lah masa yang sama, orang Islam masjid dia memang elok-elok, tapi orang Islam di seluruh dunia tertindas. Dia tak timbul lah yang tu. Pasal dia boleh fadilat masjid. Sebab itu masuk dalam pintu Islam, belajar ilmu Islam. Dan ini penting. Summa qala Rasulullah, inna Allah wa malaika wa ahlus sama, Allah dan malaikat dan ahli langit dan bumi, sehingga semut di dalam lubangnya, sehingga ikan di air, berdoa kepada orang yang mengajar manusia dengan kebaikan. Semua orang yang ajak manusia dengan kebaikan. Para ulama, guru-guru di sekolah, tuan-tuan yang ajak anak-anak tuan-tuan yang kebaikan, semuanya didoakan oleh para malaikat, ahli langit dan bumi. Doa supaya kita diberi rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kalau ada peluang ajak orang pada kebaikan, ajaklah. Sebab tu kalau ada orang bagi peluang kita bercakap, tuan-tuan, cakaplah. Tuan-tuan, kita banyak majlis, kadang-kadang orang bagi peluang, kita dalam tempat pejabat kita ke apa, orang bagi kita bercakap. Setengah orang dia pantang dapat peluang bercakap, melainkan dia nak pergi buat lawak. Ada tabiat. Dan tuan-tuan, kita jaga diri kita. Jangan kita ni jadi bahan ketawa orang. Setengah orang dia syok, dia pergi tempat segempat, bila dia tu jadi bahan orang gelak. Sedangkan Islam, antara benda yang Islam pelihara ialah maruah seseorang. Jadi orang jadi bahan lucu, tak bagus. Kita kalau dapat peluang walaupun sikit, kita sampaikan kebaikan, kita sampaikan ilmu yang benar. Ambil peluang tu. Jadi kun da'iyan, jadi orang yang seru kepada Allah Ta'ala. Dapat peluang, cakap. Naik sampai jumpa siapa-siapa tepi, kita cakap sembang. Dia tak turun bah tu, melainkan dapatlah dia fikrah lidah. Patut orang. Dan demikian Islam berkembang dengan pantas. Kita kadang-kadang, kita ni malas kan? Kita kadang-kadang jumpa baca-baca satu buku, sangat baik buku tu, inti kandungannya baik apa, tapi kita nak bagi ke orang satu buku tak mampu lah, kita duit tak banyak. Tapi kalau kita putus state buka surat tu, hadis tu, tak susah. Mungkin kos dia 1.5 sen ya, dengan banyak 100 baru dah ada RM5. Nu kaki rokok tu boleh dibuang RM6-7, bakap kosong lah 100, letak kat masjid, orang semua pakai ambil dan dia baca. 100 orang yang baca, 3 orang dapat daripada ilmu. Berapa banyak kebaikan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sama juga tuan-tuan beli kaset. Saya bukan kempen beli kaset, pasal saya tidak ada royalty dalam kaset tu. Tapi saya suka tuan-tuan belilah bagi tuan-tuan yang terlepas kuliah. Takkan lepas beli simpan kaset-kaset tu rosak, simpan lama-lama. Lepas beli, bagilah ke orang lain pula. Nak kata saya dah dengar lah, bagi.
sekurang-kurangnya kita menjadi penyebab beredarnya ilmu. Sebab tu, tuan-tuan, apa sahaja peluang yang boleh kita buat, kita buat untuk ilmu. Kita boleh ajar orang buat baik, ataupun kita sebab orang buat baik. Orang kaya di kalangan orang Arab, ada satu benda bagus dia buat. Mereka suka menjadi penaja buku. Buku percuma orang dapat. Tuan pergi Mekah, Arab Saudi kan. Banyak tu ditajar oleh orang tertentu. Kita ada satu buku bagus, baik, dia tengok buku ni orang ahli ilmu akui, dia kata okey, cetak 1000 saya punya. Kita suka cetak surah Yasin. Yasin tu tak cetak, dapat Quran ada dalam tu Yasin. Dia suka Yasin yang berasingan. USM keluarkan Yasin Mashaf USM. Apa benda mana ada Mashaf Osmani ya? Tulisan tangan, tulis apa ada hacok tu pun tak baca dah. Wah, masa umat Islam ada orang Islam. Tak ada faedah pun. Cetak buku. Tuan-tuan ada duit, bagi kita. Kita nak cetak buku free. 1000 buku. 100 orang dapat faedah daripada buku. Kita tak ustaz, barangkali kita tidak ulama, tapi kita menjadi penyebab sampainya ilmu para ulama kepada orang. Daripada mati ni berapa banyak nak berhabis ni kat petuang ni ya. Kata orang main 5,000, kita pergi cetak kitab buku free. Mudah-mudahan haniahkan pahala ni bahagian, mudah-mudahan Allah sampaikan pada apa? Datuk Ang. Pasal duit dia dicetak untuk bahan ilmiah. Tuan-tuan kalau meninggal kan, kita pun jemput datang rumah kita. Tuan-tuan yang ada di masjid ni semua, Pak Insya ni kawan kita ni minta sila ada rumah dia nak buat arwah sikit, dia nak buat arwah, dia nak buat mayat. Kita kata auzubillah, kita tanpa arwah telah pun pergi kan. Tapi tak apalah, kita main habis depa zikir apa semua. Tuan-tuan masih banyaklah tuan-tuan kerana sudi tolong doa apa semua. Masih Assalamualaikum. Dia tahu. Ada saya bangun di masjid banyak. Ada. Tuan-tuan terpanggil pula malam syur. Kalau dia buat sampai. Walaupun kita semua ni ikhlas lillahi ta'ala. Apun habis tu tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan jamu biskut saja. Biskut mayat dengan ni. Ish, dia kata orang tak pernah buat penuh ya ruah biskut mayat ni. Hampa ni tak kesian kat pok hampa kata. Kesian kat apa? Tapi yang pentingnya, tuan-tuan kan kita telah membazir. Bagi duit tu, mari kita cetak bahan ilmiah. Mari kita mencetak bahan ilmiah. Cerita tentang tanggungjawab tentang solat, kita nak bagi kat budak-budak ni. Budak-budak melepak. Tanggungjawab tutup aurat, cetak. Cetak tapi kita nak bagi kat ramai orang. Free. Kalau duit kenduri arwah tu campur malam pertama, ada ke satu malam kos 20 ringgit? Mana ada, mesti orang. Saya ingat 200 tak lepas apa. 200 gagak-gagak boleh bang. Dah dia tukang masak, dia tahu kos. Sedangkan orang Islam banyak hal lagi. Wallahu ta'ala alam. Saya buka pada soalan. Ada soalan? Ya. Allah tidak menerima ibadat sunat sebelum menaikkan ibadat yang tidak ada hadis yang sabit dalam masalah yang macam tu. Itu hanya qaul para fuqaha. Lalu dijadikan sebagai hadis yang menyebabkan orang tak beramal. Cuma jika ditanya dari segi maksud hisab di akhirat kelak,
Itu logik. Karena ada hadis, karena awwalu yuhasibu an-nas. Hadis perkara yang pertama dihisab manusia pada hari akhirat besok, antara yang disebut ialah sebahagiannya, walaupun hadis itu berbeza pendapat ulama lain, iaitu as-salat. Jadi salat yang fardu, dan hadis-hadis semua sebut yang fardu dulu. Tetapi kalau satu orang dia tertinggal beberapa amalan fardu, adakah dia boleh buat salat sunat? Misalnya dia tertinggal puasa Ramadan, dia tak habis lagi, tak sempurna. Tiba-tiba dia nak puasa 6 hari pada Syawal. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau itu digunakan hadis tu kata tak, Tuhan tak terima sehingga dia selesai amalan fardu, maka itu menyebabkan ramai orang terhalang. Namun kalau dia maksudkan kalau dia buat sunat saja, fardu dia tak buat, memanglah amalan dia tak diterima. Di situ tu betul, makna dia betul, namun kesabitan hadis itu tidak kuat. Ya. Perkataan Al-Masih atau Inggeris Masaya, Al-Masih ni boleh dipahami dalam bahasa Arab dua benda. Boleh dipahami negatif dan positif dalam semua keadaan. Boleh juga bermaksud Masih ni orang yang membawa kebenaran, dia menyapu yang jahat. Boleh juga dia Masih ni jahat, dia menyapu yang baik. Boleh faham juga Al-Masih, mungkin yang maksud itu ialah Masih yang disebut pada Dajjal ialah Masih yang dusta. Maksud Al-Masih itu bukan Masih yang original. Masih original Isa, tapi kerana dia klaim dia Masih, maka dia pun dipanggil Al-Masih Dajjal. Mungkin juga itu maksudnya. Tapi yang pentingnya, para ulama hadis sebut perkataan Masih ni antara perkataan Arab yang boleh digunakan dengan banyak makna, seperti perkataan Adam. Adam ni boleh guna banyak makna. Ada soalan ni? Ya. Hadis yang pertama katakanlah begini, sebenarnya merakyatkan hadis lain, hadis dari riwayat lain yang hadis ini di atas hadis itu saja riwayat Tirmizi ia dhaif, tetapi ia hasan li ghairihi. Maksudnya kalau kita pegang riwayat Tirmizi, Tahqiq Nasruddin dia akan kata Albani dhaif, tetapi ada jalan-jalan yang lain yang hampir makna dengan hadis ni, menyebabkan hadis ni diangkat atau dekat memang diangkat menjadi hasan. Tu antara jalan hadis itu diangkat. Maka makna dia sama, maka dia diangkat menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ni maksudnya asalnya dhaif lah, tapi oleh kerana ada faktor pembantu yang lain, dia menjadi hasan li ghairihi. Hasan As-Saqqaf, Hasan As-Saqqaf. Saya tanya nama dia, nak sebut nama dia. Hasan As-Saqqaf ni, tuan-tuan, Saqqaf ni adalah nama keluarga yang klaim bahawasanya mereka daripada keluarga Nabi. Di Malaysia, tuan-tuan dengar nama ni dipanggil dengan Sagaf, Ja'far Al-Sagaf. Sagaf tu sebenarnya bukan Sagaf, Arab panggil Saqqaf. Saqqaf. Hasan Saqqaf ni kita tak tahu mazhab dia. Mula-mula dia klaim dia Syafi'i dan dia ahli sunnah. Tapi Hasan Saqqaf ni mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, Syiah, di sudut tu. Dia kehidupan dia simple ya. Apa saja yang Albani tulis, dia mesti tulis hak lain bagi jadi bertentangan.
Kalau Albani tulis sahih, kalau Nabi tulis sifat salatin Nabi, dia tulis buku dia sahih sifat salatin Nabi. Kalau Albani tulis sifat salat Nabi, dia akan tulis sifat salat Nabi yang sahih. Seolah hak data itu namanya malah. Apa saja macam itulah dia buku dia. Syarah akidah tahawiyah apa semua. Syarah akidah tahawiyah dia akan buat sahih syarah akidah tahawiyah. Sahih dia. Dia mencerca Hasan Saqah mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan katanya Muawiyah, mengkafirkan Ibnu Taimiyah, menyesatkan Ibnu Qayyim dan Az-Zahabi dan Ma'rif. Kerana dia guna juga Az-Zahabi ni, dia pusing. Dulu dia pro Syiah, kemudian dia diserang kuat dan dia kuburiyun, pro kubur. Kebelakangan ni oleh kerana ramai orang dah tinggalkan dia di Jordan. Maka yang pergi pada dia puak-puak Ibadiyah Oman. Dia pro Ibadiyah. Dia pernah berdialog dengan anak murid Syekh Adnan, anak murid Albani, di dalam TV live. Semua Syiri itu menyaksikan, orang seluruh dunia tengok dia bohong. Dia kata dalam kitab sekian-sekian, dia baca tak habis sehingga penonton telefon dia apa baca balik, hang tipu. Sekarang aku baca betul. Itulah Saqah. Sehingga dia kata dalam dialog TV itu dia terpangkap, dia mengkafirkan Muawiyah. Bila orang kata hang kafirkan Muawiyah, hang ahli sunnah apa, hang kafirkan sahabat. Dia kata Al-Buti pun kata kafir juga. Dia guna nama Al-Buti. Lalu moderator tu telefon Al-Buti, dapat. Al-Buti kata, aku tak kafirkan dia sahabat. Hasan Saqah kata pada penonton, masa aku pergi rumah dia kata kafir. Sekarang dia kata, dok pula. Tak tahu siapa cakap betul. Tak penting lah, yang dua-dua ni tak berapa jauh. Tapi Al-Buti ni alim, tak dinafikan. Alim betul. Dan kita pun ambil manfaat banyak daripada buku ni. Cuma kita tak bersetuju dengan dia berapa. Cuma Al-Buti pada peringkat awal dia dulu, dia hebat mengkritik Albani. Dan mengkritik Albani ni bukanlah mestinya setiap yang dikritik Albani itu mesti Albani betul. Albani pun manusia juga. Kalau yang dikritik itu terbukti silap, terutama dalam masalah menilai hadis, maka dia kena terima lah kesilapan tu. Kita tak pernah kata siapa, Al-Bukhari pun orang tak kata 100% betul. Cuma yang kita tak setuju, Saqah kritikan dia bertujuan untuk membawa manusia kepada percaya macam mana yang dia percaya Syiah. Al-Buti ni saya tak nampaklah sangat apa yang banyak pandangan dia Al-Buti ni yang tak sama Albani. Cuma lebih banyak masalah-masalah furu'. Banyak masalah furu'. Cuma orang tanya Al-Buti masa datang baru ni tentang bid'ah, dia kata bid'ah semua yang dhalal. Melainkan bid'ah lughawiyah kata. Dan banyak amalan yang orang buat Al-Buti tidak setuju. Cuma Al-Buti ini terkenal dengan sangat mengampu kerajaan. Ampuh. Mengampu sehingga duka cita dia pernah kata Hafiz Al-Asad yang punya kejam dan bunuh ulama-nya banyak. Dia kata dia hidup pada zaman Hafiz Al-Asad seperti zaman Umar bin Khattab. Dah tanya nak sebut habis Namun saya satu orang yang membaca buku Al-Buti. Apa yang Al-Buti kata kat Albani tu kita baca habis dah. Tak ada hadiah apa betul dah. Hak pada hantar main dia kata aku baca habis dah. 2-3 kali baca. Dan aku baca dua-dua lah, alhamdulillah. Mungkin tak tahulah faham ke tak kan. Tapi setakat kata tak baca tu, baca. Tak baca habis lah. Hak salafiyah ada tulis kita baca lah. Dia rak Albani lah. Tapi saya nampak antara benda yang Al-Buti rat ialah masalah tidak berpegang dengan mazhab. Maksudnya tak mau orang, tak benar kalau orang berpegang mazhab. Buti cukup marah benda ni. Maka dia tulis satu buku Al-Mazhabiyah, puak yang tak ada mazhab. Tapi saya nak sebut kesimpulan Al-Buti. Sekalipun dia tulis buku dalam Al-Mazhabiyah. Antara yang Al-Buti sebut dalam Al-Mazhabiyah,
Antara benda yang sepakat kata dia. Yang pertama, semua imam-imam mazhab berada di atas petunjuk. Berikutnya dia beritahu siapa-siapa ikut mana-mana mazhab ni, tak apa. Berikutnya dia kata seseorang boleh tukar-tukar mana-mana mazhab yang dia mahu. Berikutnya dia kata seseorang yang telah meyakini kaul mazhab lain lebih kuat pada kaul mazhab dia, tapi dia terus mengikut mazhab dia kerana dia mazhab berkenaan, itu adalah taksub yang diharamkan agama. Dia kata. Walaupun pok-pok tu kata kita di belakang Al-Buti. Buti mana? Tentang wahdatul wujud, Nur Muhammad, Cahaya Muhammad. Setakat yang kita tengok Buti punya sebab, Buti kata itu semua cerita palsu. Tuan-tuan, geng-geng tarekat ni tak ada siapa juga. Dengan Buti tu bukan kepala tarekat dia. Tapi adalah pandangan-pandangan dia yang tersendiri. Cuma Al-Buti ni ada benda yang boleh kita komplain dia. Dia kutuk Abbas Madani dan geng-geng Algeria ni habis-habisan. Kita pun kritiklah juga. Dia kata Abbas Madani araftur rajul, aku kenal dia. Wa thaqafatuhu al-ilmiyah dhairah jiddan. Pengetahuan agamanya kurang amat kurang. Abbas Madani kata, "Law sa'altumuni hal hadha ar-rajul yastahiq an yatawalla imamatul kubra la aqulu lakum la." Jika kamu tanya dia ni layakkah untuk menjadi pemimpin negara Islam, tak layak, ilmu agama dia kurang. Tapi yang pelik dalam masa yang sama dia puji Habib Al-Assad, dia tu lagi tak ada ilmu. Kontradik dalam bab tu. Di samping ada pandangan dia yang betul dan saya baca, saya petik juga pandangan dia dalam tulisan-tulisan saya, yang mana dia seorang yang hebat di sudut menjawab golongan mulhid. Dia hebat. Bab falsafah agama ni, falsafah akidah tu dia hebat. Dan kita ambil manfaat daripada semua benda. Kawan nak pakai Buti tu pun dia kena buku Buti sedikit tu je tak? Bukan dia kena buku lain. Ada yang salah? Tuan-tuan kena Buti ni di Malaysia satu benda bila tuan-tuan baca buku fikih sirah. Tuan-tuan kena tahu Al-Buti ni, saya bukan kata tak setuju dengan dia, saya setuju juga banyak benda yang kata. Al-Buti ni satu orang yang tidak benar-benar tidak dapat bersetuju dengan kewujudan harakah Islamiah kebanyakan yang ada. Kata Al-Buti, di antara yang aku syukur kepada Allah nikmatnya kepadaku ialah dia menjadikan aku tidak pernah menganggotai mana-mana jamaah Islamiah yang ada. Yang berbau politik saudara. Dia tentu kita tak tahu lah. Dulu dia kata kata dah kata apa lah. Cuma orang ni tuan-tuan macam ni. Tuan-tuan dah tanya dengan tuan-tuan yang baru saya tahu. Tuan-tuan dalam dunia ni ilmiah ni kita ni ambil manfaat daripada semua orang. Kita tidak ekstrim. Orang kata hampa ni tutup no. Kami tidak. Semua pendapat yang baik kita dengar. Semua yang tak baik kita tolak. Pada satu diri, adakah terhimpun padanya semua kebaikan? Tak. Kalaulah Buti berjaya menulis sebahagian buku baik, adakah semua buku dia mesti baik? Tak juga. Maka semua orang macam tu. Ulama hebat macam mana pun. Kadang-kadang dia hebat dalam satu sudut, dia tidak hebat di sudut yang lain. Cuma kita minta Tuhan ampun di kelemahan dia itu, dan semoga ilmu yang manfaat itu kita manfaat. Tetapi tidak Hasan Saqaf. Bukan maksud dia minta ampun kat dia. Maksud tidak dia lain orang dia. Dia ni memang kaki cerik. Bukan lain. Dia boleh tulis buku perbezaan pegangan Ibn Taymiyah dan Al-Albani. Apa kaitan? Ibn Taymiyah zaman dulu, Al-Albani kemudian, sedangkan dia menyesatkan kedua-dua tu. Bahkan dia ubah kadang-kadang sebahagian daripada buku-buku Al-Albani. Untuk dia kata Al-Albani ni, dan dia ubah buku-buku Ibn Taymiyah. Dia padamkan banyak ayat-ayat dan dia masukkan ayat dia sendiri. Lalu dia kafirkan Ibn Taymiyah. Tu Saqaf dia kerja. Dan dia orang yang paling marah siapa baca hadis. Taraktu fikum amrain
Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang keduanya, kamu takkan sesat, iaitu kitab Allah dan sunnati. Siapa marah dia tu? Dia kata hati yang betulnya ialah kitab Allah wa itrati dan ahli bait aku. Ahli bait tu termasuk aku lah. Dia. Pasal memang itrati tu ada dalam Muslim. Itu ada Muslim. Tapi dia memang apa pun dia nak fokus mesti dengan ahli bait. Pasal dia ni ada angin bang. Syiah. Ya, Syiah. Lah ni apabila berlaku perkembangan sunnah di Malaysia ni, maka ramailah banyak buku Albani ni diterjemahkan. Bukanlah Albani itu mewakili mesti semua sunnah, tak. Tapi banyaklah manfaat daripada buku Albani. Maka sebahagian puak-puak tertentu mencarilah buku Hasan Saqaf dan terjemahlah buku Indonesia terjemahnya. Bagilah kerana tak ada sebab, kerana nak lawan. Dia kata alam apa nak terima semua Saqaf ni, apa pun terima. Kata dia ni kapkan sahabat. Dan orang yang tak konsisten, saya tunjuk dalam buku Sahih Sifat Salatin Nabi, sebut dia dan kita tanya, dia kata dia marah orang yang kata tak boleh kata Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata cukup Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tak sebut Sayyidina. Nak sebut lain kali lah. Nak semayang nanti tu. Dia kata macam tak boleh. Nabi tu Sayyidu Bani Adam. Nabi banyak-banyak Nabi. Nabi Sayyid. Nabi Tuan Bani Adam. Sayyid ni memang gelaran Nabi. Macam tak boleh. Oh dia tentang dia kutu habis-habisan. Tapi masa dia bahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kata tak boleh tambah perkataan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kerana tak ada dalam hadis tambah. Pandai-pandai tambah ta'ala. Kita kata tadi Sayyidina boleh, siapa lah ta'ala tak boleh. Hang tak konsisten. Menunjukkan hang tolak orang berhawa nafsu. Bukan kaedah. Kalau hang dah kata Sayyidina boleh, ta'ala pun boleh, subhanahu wa ta'ala pun boleh, apa pun boleh. Pasal kalau once kita dah tambah satu tempat, artinya tempat lain juga boleh. Kenapa kita kata sini boleh, sini tak boleh? Nak tambah semua. Semua boleh. Di situ tunjuk kat depa tambah baca tak habis tu. Allah, ada soalan? Soal mana? Soal khabar mana? Adakah ini lagu sunnah wal jumhur? Mau dia lagu keluar habis. Putusan kata lah. Saya tak percaya putusan kata itu. Tuan-tuan, ini satu taksiran terpulang. Kita bukan royal kepada Perlis. Tetapi manusia ni dia ada suatu tabiat macam-macam. Ada orang, kalau orang tu dan buat baik, buat salah je dia kutuk. Dan kalau orang tu dah memang duk buat salah, jom heboh lah, lagi-lagi buat apa, panggil lah darul apa pun, dia tak kata apa. Dia anti kepada benda yang baik. Hang kalau nak kritik, hang kritik jom heboh tu saja. Hang tak perlu kritik Darus Sunnah. Hang tak payah kritik Darus Sunnah. Hang kata namanya bagus, barangkali penyelesaiannya belum cukup. Yang buat jom heboh ni bukan satu negeri tu saja, macam-macam negeri buat. Kenapa hang hanya mempunyai ketamakan untuk kritik negeri yang pro sunnah saja? Kenapa? Termasuk Rakah sama. Pasal apa? Kelantan Bandaraya Islam juga panggil Mawi. Ni nak panggil saya bola. Ya. Bandaraya Islam. Kenapa hang tuding pada orang dan hang lupa diri hang sendiri?
Ataupun hang memang anti sunnah, hang digunakan senjata lain. Tapi terpulanglah kita bukan pembela negeri Perlis. Kita bukan kata mesti Perlis betul tak. Tapi kita tahu dia ada satu sentimen, dia memang mencari perkataan sunnah tu untuk dia serang. Tapi dia kena dikaitkan dengan Syuaibah. Kalau yang dibuat tu di Kota Baru, kita akan berikan berbagai-bagai benda lah. Oh, ada alasannya. Mawi yang sama. Walaupun di Kota Baru ni, tapi mawi itulah. Dan itu semua tuan-tuan terpulang lah. Saya tidak Kota Baru dan tidak Kangap. Mana pun kita tak salah. Kita kritik untuk semua. Kerajaan salah, kita salah. Ini Islam Hadari macam-macam lagi buat benda tak tahu biru. Kita tahu, kita kata dia buat benda biru. Sekarang lebih jadi negara haru biru macam-macam disebut hiburan yang macam-macam kita kata. Tak heran untuk kita kata benda pelik, tapi hang yang kata tu hang mempunyai maksud yang lain. Kalimatul haq urida bihil batil. Kalimah yang benar dengan maksud yang jahat. Itulah kata-kata Sayyidina Ali apabila dia dengar Khawarij menyebut bahawa semua hukum adalah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Sayyidina Ali kata kalimah itu benar tapi maksudnya jahat. Dan terpulang saya mengkritik putusan, mengkritik Bertaharian, mengkritik Putrajaya dan Kota Baru, dan juga mengkritik Harakah. Saya tak kisah. Tidak ada satu sempadan kata kita Harakah jangan kritik tak. Ada benda dalam Harakah yang boleh kita kritik. Contohnya kita bukih katun ajuk hidung orang, kepala orang botak, semua tu dilarang oleh syarak. Tuan-tuan tak boleh ajuk benda tu. Sekalipun dia jahat, tapi jangan ajuk rupa yang Tuhan cipta pada dia. Hampa duk tengok sepanjang duk ajuk tu, berapa orang ustaz yang baca Harakah tu tidak hampa tahu hukum syarak dalam masalah tu. Hampa ajuklah kesalahan yang lain, tapi hampa tak tegur sebab seorang agama. Bukan kerana saya bilang tu utusan lagi teruk, buat apa berbanding dengan soal abang hantu tu. Hampa nak jadi macam dia. Banyak benda yang teruk. Salah lagi syarak salah. Tengok jom heboh pun salah kalau menyalahi syarak. Dengar orang ceramah kempen Syiah pun salah. Dua-dua salah. Tengok jom heboh pun salah kalau menyalahi syarak. Dengar orang ceramah maki orang dalam benda yang syarak tak izin pun salah. Disebut hidung lebar apa semua salah. Salah ni, syarak ni dia luas. Saya bukan masalah tu. Saya kata yang mana salah. Oh ni hampa pro kerajaan lah. No. Tidak. Yang mana betul kita kata betul lah. Banyak yang Kelantan buat betul, kita kata betul. Pemisahan dia banyak yang kerajaan Kelantan buat lah, contoh teladan yang baik, kita kata betul. Dan banyak negeri-negeri yang buat salah. Terus duk kira kalau Kuala Lumpur, Selangor itu negeri-negeri itu nak kira apa kan? Dia langsung, ini lagi satu orang manusia tak ada agama nama apa? Ini Menteri Pelancongan ni. Apa? Boleh dia nak minta sampai pukul 5 supaya apa? Pelancong. Konon nak bagi pelancong. Pelancong gila mana tu? Kemudian dia nak minta arak supaya dia murahkan. Kerana pelancong rasa susah nak beli arak. Tu pelancong negara miskin ni antara. Pelancong Indonesia ke pelancong Vietnam. Pelancong ada main tu kaya-kaya. Kemudian tak patut negara ni negara Islam jual arak secara terbuka. Pergi kat Bukit Bintang tu. Pesta arak ayat kata begitu. Macam mana boleh satu orang Islam jadi menteri macam tu? Boleh nak minta arak jadi murah. Tak ada agama. Betul-betul tak ada agama. Itu kita bentai dah. Kita tak pilih bulu. Membujur lalu melentang patah. Salah kita kata. Kita tidak pernah mewakili mana-mana kumpulan. Salah dalam.
Tapi yang harakah tu saya pandangan saya begitu. Pasal apa yang nak kalut? Bukan kalut masa seminar Muhammad Abdul Wahab dibuat, juga harakah komplain. Orang kempen Syiah di dalam harakah buat-buat tu, dia tak bisi. Sebab dia komplain, dia kata tak sesuai, tak patut buat. Banyak seminar yang kabut yang lain. Jadi kita tak faham hal ini. Hadirin mukminin sekalian, kita terbuka dalam masalah yang salah-salah betul-betul. Wallahu ta'ala a'lam. Allah maj'al jama'ana hadha jama'ana wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al min asy-syirki wal